sejahtera, kami terdiri daripada 2 orang. Kami mengambil klinik imunohematologi 3. Dengan ini kami akan membentangkan tentang apa itu pemindahan autologus. Pemindahan autologus ialah proses di mana pesakit menerima dan menerima darah mereka sendiri sama ada sebelum pembedahan, semasa prosedur atau selepas berlaku kehilangan darah. Kaedah ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada darah penerima dan memastikan keserasian maksimum sekaligus meningkatkan keselamatan pesakit. Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaannya. Yang pertama adalah penilaian klinikal awal. Pesakit dinilai dari segi kesihatan mereka, hemoglobin, status jantung dan risiko pembedahan untuk memastikan mereka sesuai menjalani pemindahan autologus. Kedua, penerimaan pra pembedahan. Darah diambil beberapa minggu sebelum pembedahan, setiap unit disimpan dengan selamat dan dilabel sebagai darah autologus. Ketiga adalah sel salvage. Darah yang hilang semasa pembedahan dikumpul, ditapis dan diproses menggunakan mesin cell saver untuk diberikan semula kepada pesakit. Untuk yang keempat, ANH, sebahagian daripada darah pesakit dikeluarkan sebelum pembedahan dan digantikan dengan cahaya IV untuk mengurangkan kehilangan sel darah merah. Darah dikembalikan semula selepas prosedur. Untuk yang kelima, penyimpanan dan dokumentasi. Unit autologus disimpan mengikut piawaian bank darah, lengkap dengan rekod identiti pesakit, tarikh penerimaan, dan ujian makmal. Untuk yang keenam, pemindahan semula. Darah autologus diberikan kepada pesakit mengikut keperluan dengan pemantauan rapi terhadap tanda-tanda vital dan tidak balas transfusi. Untuk contoh kajian kes, seseorang pesakit lelaki berusia 45 tahun dijadwalkan menjalani pembedahan ortopedik besar dengan risiko kehilangan darah yang tinggi. Pesakit layak untuk pemindahan autologus. 2 unit darah dikumpul melalui pratiposis autologus sebelum pembedahan. Semasa pembedahan, teknik sel salvage juga digunakan untuk mengumpul darah yang hilang. Akhirnya, pesakit menerima 3 unit darah autologus tanpa sebarang tindak balas transfusi. Penggunaan darah sendiri membantu mengurangi risiko jangkitan dan ketidakserasian. Kelebihan teknik ini berbanding pemindahan allogenik adalah mengelakkan risiko ketidakserasian seperti tindak balas transfusi hemolitik, mengurangkan risiko jangkitan melalui transfusi seperti HIV, hepatitis B atau C, sesuai untuk pesakit yang mempunyai jenis darah jarang atau antibodi autoimun, serta memberi jaminan psikologi kepada pesakit. Kekurangan teknik ini adalah tidak sesuai untuk pesakit anemia atau penyakit kronik tertentu. Unit darah tidak boleh digunakan jika pembedahan tidak melibatkan pendarahan, kos peralatan seperti sel salvage lebih tinggi, dan memerlukan perancangan awal serta penyimpanan yang teliti. Kesimpulannya, pemindahan autologus adalah kaedah transfusi yang sangat selamat dan berkesan serta meningkatkan keselamatan pesakit dalam pembedahan besar kerana darah yang digunakan berasal daripada pesakit itu sendiri, sekaligus mengurangkan risiko komplikasi dan kebergantungan kepada stok darah penderma. Stem cell transplants are a type of treatment for certain blood cancers that require very high doses of chemotherapy or radiation to treat their disease. Chemotherapy, or chemo, may kill cancer cells, but it also kills healthy blood-forming cells called stem cells. When stem cells are damaged, your body isn't able to produce the right amount of blood cells it needs, which means you might need a stem cell transplant to replace those stem cells that are killed by chemo. These healthy replacement stem cells then restore your body's ability to make healthy blood cells. When the healthy stem cells come from your body, that's called an autologous transplant. When the stem cells come from another person, a donor, that's called an allogeneic transplant. Autologous transplants may be performed in a hospital or clinic depending on your center, insurance, and caregiver situation. To get ready for transplantation, your stem cells are collected before cancer treatment and reinfused after treatment. Stem cells are mostly in your bone marrow, but they can be stimulated with medication to travel out into your blood. When stem cells are taken this way, it's called a peripheral blood stem cell transplant. When stem cells are collected from your bone marrow, it's called a marrow transplant, which is not as common. After the stem cells are collected, you will receive additional therapy to prepare your bone marrow to receive the healthy stem cells.
At some point after chemo or your last radiation dose, you'll be ready for the transplant. The stem cell infusion is similar to a blood transfusion, and the stem cells will be infused through your central venous catheter. After that, the stem cells then move into your bone marrow, where it will take 1 to 2 weeks for normal blood cells to then be produced. While your blood cells continue to develop and return to normal levels, you may feel fatigue and experience other side effects related to therapy that you received before transplant. Your risk of infection is higher than normal for at least 3 months. You'll get guidance on how to prevent infection, including washing your hands and social distancing. Side effects and outcomes are different for everyone, and your doctor can help you weigh all the factors and decide whether stem cell transplantation is the best option for you.